webinar Say No to Sexual Harassment dan juga adik-adik yang dikasihi sekalian. Baiklah, sebelum memulakan program kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah bagi memberkati majlis. Okey, baca doa. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudari Cik Farah Liana untuk menyampaikan slide pertama iaitu hentikan gangguan seksual. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudari Siti Najihah untuk jadi moderator hari ini. So, sebelum saya nak start lah, siap. Kita akan mula sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang dihormati Cik Nur Farah Liana selaku speaker kita pada hari ini. Yang dikasihi AJK program webinar online Say No to Sexual Harassment dan juga adik-adik yang dikasihi sekalian. Baiklah, sebelum kita memulakan program ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah bagi memberkati majlis. Amin. Mengapa kena mengetahui isu ini? Okay, first, kalau awak pula, kalau adik-adik tengok sekarang ni, dalam masyarakat kita dah anggap benda ni satu benda yang biasa. Macam tak apalah gangguan seksual tu biasa-biasa je kan. Tak payah tak apa kalau orang ada cakap dia buat teruk macam tu dia kurang. Faham kan? Faham kot nak. Okay. Tapi sebab kita nak bagi awareness, kita nak bagi awareness, spread awareness ke adik-adik di sekolah ni, sebab kita tak mahu generasi muda sekarang ni menormalisasikan perbuatan gangguan seksual ni. Sebab perbuatan tu sebenarnya tak macam dinormalisasikan waktu sekarang ni kalau awak semua pasal, okay? Dan awak kena pasti ancaman anda maksud kat sini. Kalau awak tengok lah, benda yang kita bersimbang hari tu, dia boleh jadi ancaman lah dekat kita. Cuma kita tak perasan benda tu. Jadi kita anggap macam it's a normal daily punya conversation. Tapi sebenarnya tak, dia sebenarnya ada beza berlawan atau ancaman. Sebab gangguan seksual tu boleh jadi. Awak kena pasti ancaman anda maksud kat sini. Kalau awak tengok lah, benda yang kita bersimbang hari tu, dia boleh jadi ancaman lah dekat kita. Cuma kita tak perasan benda tu. Jadi kita anggap macam it's a normal daily punya conversation. Tapi sebenarnya tak, dia sebenarnya ada beza berlawan atau ancaman. Sebab gangguan seksual tu boleh jadi. Sudah ada 20 peserta, kita nak mulakan sekarang ke Kak Yana? Okay, jom kita mulakan. Ready? Bye. Okay, soalan pertama. Awak jawab. Okay, siapa dekat tempat pertama tu? Dania.
Seterusnya saya akan memberikan ringkasan PSN, iaitu Projek Santun Masyarakat, di mana ia merupakan satu program yang diadakan untuk berbakti kepada masyarakat. Dan bagi kumpulan kami telah menjalankan satu program secara atas talian melalui aplikasi Google Meet yang bertajuk Say No to Sexual Harassment, di mana Say No to Sexual Harassment ini merupakan satu program yang memberi pendedahan dan juga kesedaran mengenai gangguan seksual, ketagihan pornografi dan juga pergaulan bebas berserta dengan kesan buruknya. Program Say No to Sexual Harassment yang dijalankan pada 28 Mei 2022 ini telah melibatkan beberapa orang murid tingkatan 1 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahawangsa, iaitu dari Jitra Kedah. Jadi, melalui program ini diharapkan murid tingkatan 1 ini dapat memperoleh pengetahuan mengenai unsur-unsur pencegahan gangguan seksual, menilai kesan buruk gangguan seksual serta memahami langkah-langkah pencegahan yang perlu mereka ambil jika terlibat dengan gangguan seksual. Jadi, bagi kumpulan kami, dapatan program ini diperolehi melalui kaedah kuantitatif, iaitu pengumpulan data secara pengisian borang soal selidik oleh para peserta, di mana borang soal selidik ini telah diberikan oleh peserta pada akhir program, iaitu melalui link Google Form. Kumpulan kami telah menjalankan satu aktiviti santun masyarakat dengan mengadakan program Say No to Sexual Harassment yang telah dijalankan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 secara atas talian. Program ini telah dijalankan kepada pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahawangsa. Kami juga telah menjemput speaker Cik Nur Farahliana yang merupakan pelajar bidang psikologi dari UKM. Program ini telah berlangsung selama 3 jam setengah, iaitu dari jam 9.30 pagi hingga 1 petang. Program ini telah memberi pendedahan tentang isu gangguan seksual yang sedang berleluasa kini. Program ini juga telah dibahagikan kepada 3 slot. Slot yang pertama ialah hentikan gangguan seksual. Penerangan yang dikongsikan dapat memberi pendedahan kepada para pelajar tentang apakah bentuk gangguan seksual agar dapat melahirkan masyarakat yang sedar dan cakna akan bentuk-bentuk gangguan seksual serta tidak menormalisasikan perbuatan gangguan seksual. Bagi projek santun masyarakat ini, program Say No to Sexual Harassment seterusnya dimulakan dengan slot 2, iaitu gurauan atau ancaman. Melalui slot kedua ini, pelajar mendapat pendedahan tentang perbezaan antara gurauan atau ancaman bagi gangguan seksual ini agar mereka dapat melindungi diri sendiri serta mengetahui hak untuk pertahankan maruah diri. Di samping itu, pelajar juga didedahkan supaya mendapatkan bantuan segera daripada orang yang dipercayai seperti ibu bapa, adik-beradik, rakan-rakan dan ahli profesional sekiranya berlaku gangguan seksual ini. Melalui slot kedua ini, soalan telah diajukan oleh beberapa orang pelajar melalui ruangan chat Google Meet atau membuka mic untuk bertanyakan soalan tentang langkah pencegahan gangguan seksual yang bersesuaian dengan sesuatu keadaan. Selain itu juga, beberapa orang pelajar telah berkongsi pengalaman yang pernah dialami oleh mereka sendiri dan orang sekeliling mereka serta turut berkongsi pendapat berkaitan dengan langkah pencegahan bagi gangguan seksual. Seterusnya, program Say No to Sexual Harassment diteruskan lagi dengan slot ketiga, iaitu Quiz Time. Quiz dan permainan soal jawab dijalankan melalui aplikasi atas talian, iaitu Quiziz. Soalan yang telah dibentuk adalah ringkas dan jelas agar pelajar mudah untuk memahami soalan dan jawapan yang disediakan. Kuis atas talian, iaitu Quiziz yang dijalankan dalam program ini, telah mendapat pernyataan yang aktif daripada kalangan pelajar. Melalui Quiziz, kami turut memberi hadiah sebuah hati buat 3 orang pemenang yang menduduki tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga. Setelah berakhirnya slot quiz time ini, pelajar juga telah berkongsi pendapat dan kefahaman berkaitan dengan program gangguan seksual ini dengan lebih tepat dan jelas. Bagi melaksanakan projek santun masyarakat ini, kami telah menggunakan kaedah kajian yang berbentuk kaedah kuantitatif yang melibatkan pelajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahawangsa untuk mendapatkan respon melalui borang soal selidik. Melalui kaedah kajian ini, barulah kami akan mendapat segala maklumat yang tepat mengikut objektif kajian yang telah ditetapkan.
Seterusnya, kami telah memilih seramai 15 orang pelajar tingkatan 1 untuk menjawab borang soal selidik ini. Kami turut menggunakan kaedah soal selidik bentuk tertutup iaitu soalan yang berstruktur dan pelajar hanya memilih jawapan yang disediakan sahaja mengikut skala yang telah ditentukan. Soalan yang dibentuk adalah ringkas dan juga jelas agar pelajar tingkatan 1 ini mudah untuk difahami dan juga dijawab dengan baik. Terdapat 3 bahagian dalam borang soal selidik ini iaitu bahagian A mengenai maklumat diri responden yang terdiri daripada jantina, umur dan juga sekolah. Bahagian B pula lebih ke arah jenis-jenis tingkah laku gangguan seksual, manakala bahagian C yang membahaskan keburukan gangguan seksual tersebut. Baiklah, jika kita lihat di bahagian A yang menunjukkan 93.3% jantina perempuan dan 6.7% lagi adalah jantina lelaki. Di sini kami tidak meminta untuk murid-murid menuliskan nama bagi menjaga identiti mereka. Seterusnya, umur mengikut sasaran komuniti kami iaitu murid-murid tingkatan 1 serta sekolah yang dipilih bagi program Say No to Sexual Harassment ini adalah di SMK Seri Mahawangsa. Jadi, bahagian A telah selesai. Kita lihat sampel dapatan soal selidik di bahagian B pula iaitu jenis-jenis tingkah laku gangguan seksual yang mana mempunyai 8 soalan terdiri daripada soalan berstruktur mengikut skala yang telah ditetapkan. Misalnya, tidak pernah, 1 atau 2 kali, kadang-kadang, kerap kali dan sangat kerap. Jadi, melalui soalan ini, kita dapat lihat bahawa seorang pelajar perempuan menyatakan dia pernah melukis 1 atau 2 kali gambar yang berbentuk lucah. Jadi, itu adalah soalan yang dikemukakan dalam borang soal selidik yang mana soalan pertama. Manakala, bagi soalan kedua pula, semua pelajar tingkatan 1 tidak pernah melakukan sebarang sentuhan yang berunsur seksual. Bagi soalan ketiga, semua pelajar tingkatan 1 juga dilihat tidak pernah membaca buku komik yang berbau seksual. Bagi soalan yang keempat, terdapat seorang pelajar lelaki tingkatan 1 yang pernah melakukan sebanyak 1 atau 2 kali iaitu dengan mengejek atau menggelar pelajar lain dengan panggilan yang lucah. Bagi soalan yang kelima pula adalah seorang pelajar perempuan dan juga seorang pelajar lelaki tingkatan 1 telah melakukannya sebanyak 1 atau 2 kali yang mana mereka telah bercerita atau membuat lawak jenaka yang berbau lucah. Bagi soalan yang keenam, telah menunjukkan seorang pelajar perempuan tingkatan 1 menonton video lucah sebanyak 1 atau 2 kali. Bagi soalan kedua terakhir iaitu soalan ketujuh pula telah menunjukkan 5 orang pelajar perempuan pernah menerima mesej, teks, email atau gambar lucah daripada rakan-rakannya. Bagi soalan yang terakhir iaitu soalan ke-8 di bahagian B yang mana menunjukkan semua pelajar tingkatan 1 tidak pernah membuat sebarang perlakuan ataupun isyarat lucah. Jadi, menerusi dapatan kajian soal selidik di bahagian B ini sememangnya menunjukkan bahawa ada di antara pelajar tingkatan 1 masih kurang cakna dengan jenis-jenis tingkah laku gangguan seksual serta keburukan gangguan seksual itu sendiri. Jadi, diharapkan perbanyakkan lagi program-program kesedaran dalam gangguan seksual dalam kalangan pelajar kerana program kesedaran ini merupakan salah satu langkah untuk mencegah berlakunya gangguan seksual pada masa akan datang. Seterusnya adalah bahagian C yang terdapat dalam soal selidik ini adalah merujuk kepada iaitu keburukan gangguan seksual lah yang memberi kesan kepada mangsa. Okey, pada bahagian C ini terdapat 5 soalan yang diberikan kepada responden yang perlu menjawabnya. Hasil daripada soal selidik yang diberikan tersebut, kami telah dapat melihat iaitu soalan pertama yang berbunyi
soalan berbentuk tidak melaporkan masalah gangguan seksual kepada ibu bapa, rakan dan guru, di mana seramai 7 orang pelajar perempuan memilih tidak bersetuju, 4 pelajar perempuan memilih sangat setuju, 2 pelajar perempuan dan 1 pelajar lelaki memilih tidak pasti, dan akhir sekali 1 pelajar perempuan memilih sangat setujulah untuk apabila tidak melaporkan masalah gangguan seksual kepada ibu bapa, rakan dan guru bagi soalan tersebut. Manakala soalan yang kedua pula kita dapat lihat iaitu berbentuk berbunyi seperti soalan yang merahsiakan supaya tidak mencemar maruah, di mana kita dapat lihat seramai 7 pelajar tidak setuju, manakala 3 pelajar sangat tidak setuju, 3 pelajar lagi tidak pasti dan 1 pelajar lelaki setuju, manakala akhir sekali 1 pelajar perempuan memilih sangat setuju bagi soalan yang kedua. Manakala kita lihat soalan yang ketiga pula adalah berkaitan bimbang akan dipandang hina apabila menjadi mangsa gangguan seksual, di mana seramai 5 pelajar perempuan tidak setuju dan 4 pelajar perempuan tidak pasti, 4 perempuan dan 1 pelajar lelaki bersetuju, manakala 1 pelajar perempuan lagi memilih sangat setuju. Okey, kita beralih ke soalan berikutnya, iaitu soalan keempat seperti dapat lihat, iaitu takut terhadap ugutan pelaku, di mana seramai 5 pelajar perempuan tidak setuju, 1 pelajar perempuan sangat tidak setuju, 3 pelajar perempuan tidak pasti, manakala 4 pelajar perempuan dan 1 pelajar lelaki setuju dan akhir sekali 1 pelajar perempuan sangat setuju. Okey, kita beralih ke soalan yang berikutnya dalam soal selidik, iaitu soalan kelima, iaitu berbunyi mangsa gangguan seksual akan mengalami gangguan emosi, iaitu seramai 3 pelajar perempuan memilih tidak setuju, 2 pelajar perempuan pula memilih tidak pasti, 5 pelajar perempuan memilih setuju, 4 pelajar perempuan dan 1 pelajar lelaki memilih sangat setuju. Jadi, kesemua 5 soalan yang diberikan itu melibatkan seramai 15 responden, lelaki dan perempuan perlu menjawab soalan tersebut. Jadi, secara rumusnya, berdasarkan soal selidik pada bahagian C ini, kita dapat lihat kebanyakan pelajar telah mampu untuk menilai sejauh mana keburukan gangguan seksual ini memberi kesan kepada masa, di mana peratusan yang kita lihat daripada mereka memilih soalan tersebut, mereka memahami tentang isu tersebut dan mereka tahu untuk menilai keburukan itu. Maka secara umumnya objektif pada soal selidik ini dapat dicapai. Baiklah, saya akan teruskan dengan refleksi projek santun masyarakat. Sebelum melaksanakan program ini, saya bersama ahli kumpulan yang lain telah membahagikan tugasan untuk menyempurnakan program Say No to Sexual Harassment dengan baik mengikut perancangan yang telah diatur. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kekangan dari segi penyertaan murid-murid tingkatan 1 yang mana ada di antara mereka tidak mengikut serta semasa program berlangsung. Namun, sasaran yang ingin dicapai iaitu seramai 25 orang murid tingkatan 1 SMK Seri Mahawangsa telah mengikuti program kami pada hari kejadian. Semasa program berlangsung, saya telah mendapati beberapa perkara yang perlu diperbaiki. Program yang kami laksanakan adalah menjurus ke arah ceramah sahaja dan di hujung program iaitu slot ketiga adanya kuis bagi murid-murid tingkatan 1 untuk mereka turut serta. Jadi, cadangan saya adalah dengan melaksanakan ceramah selama 15 hingga 20 minit, kemudian menjalankan aktiviti yang melibatkan murid-murid secara aktif selama 10 minit. Ini adalah kerana kita boleh lihat bahawa jiwa murid-murid tingkatan 1 dilihat sangat menggemarkan sesuatu aktiviti mahupun permainan yang akan membuatkan mereka berasa seronok dan gembira apabila menyertai sesebuah program. Selain itu, saya mendapati bahawa jangka waktu program yang dijalankan jangan terlalu lama. Ini adalah kerana saya merasakan bahawa murid-murid tingkatan 1 mudah cepat terasa bosan. Lebih-lebih lagi, penyampaian yang dilakukan adalah dalam bentuk ceramah. Ekoran daripada itu, cadangan saya selepas ini adalah dengan merancang jangka waktu program tersebut di antara 1,5 jam sehingga 2 jam sahaja mengikut kesesuaian tentatif program. Walaupun terdapat beberapa kekangan dari segi pelaksanaan dan jangka waktu program, namun program Say No to Sexual Harassment ini tetap berakhir dengan jayanya serta saya melihat para AJK maupun murid-murid tingkatan 1 SMK Seri Mahawangsa tetap bersemangat mengikuti program ini sehingga ke slot yang terakhir. Selepas berakhirnya program ini, saya telah membahagikan tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan bersama ahli kumpulan, iaitu penghasilan sijil peserta, AJK dan juga penceramah. Bahkan saya telah menepati janji-janji seperti yang dituliskan untuk memberikan hadiah kepada murid-murid yang memenangi kuis dalam slot ketiga sebaik sahaja program itu tamat.
Jadi di sini saya melihat bahawa murid-murid terasa seronok dan gembira apabila mendapat pelbagai manfaat menerusi program Say No to Sexual Harassment ini. Secara ringkasnya, saya telah mendapati bahawa tugasan projek santun masyarakat ini sudah semestinya dilihat sebagai sebuah platform yang sangat bagus bagi melatih kami, bakal-bakal pendidik untuk belajar menyantuni masyarakat, tidak kira sama ada mereka masih muda ataupun sebaliknya, melalui pendekatan yang bersesuaian. Jadi, projek santun masyarakat ini telah dilihat memberikan impak yang besar dalam diri saya sebagai insan untuk terus berbakti kepada masyarakat, malah mengambil tahu serta cakna dengan perkara yang berlaku di sekeliling saya. Berdasarkan program santun masyarakat iaitu Say No to Sexual Harassment, terdapat beberapa ilmu yang telah diperoleh iaitu sebagai seorang setiausaha dalam menjalankan program tersebut. Di antaranya saya telah mempelajari di mana pentingnya bagi mengadakan sesi perbincangan untuk membincangkan tentang apa yang berlaku dan juga perancangan bagi menjalankan program tersebut, di mana kumpulan kami menjalankan beberapa kali perbincangan iaitu sebelum, semasa dan selepas program bagi membincangkan tentang persiapan bagi melaksanakan program. Sebagai contohnya, kami menggunakan platform Google Meet untuk berbincang tentang pemilihan penyusunan kertas kerja, pemilihan penceramah dan sebagainya. Dan sebagai setiausaha, saya dikendaki untuk mencatat semua perkara tersebut, dan di sini amat pentinglah proses untuk merekod dan mencatat segala maklumat supaya tiada maklumat penting tidak ketinggalan. Bukan itu sahaja, di mana saya juga dipertanggungjawabkan untuk menyediakan sijil kepada para peserta, ahli jawatankuasa dan juga penceramah, di mana secara jujurnya ini buat kali pertama saya menguruskan bahagian sijil secara atas talian menggunakan aplikasi Canva. Hal ini di mana ilmu dan kemahiran yang baru dalam menggunakan aplikasi tersebut boleh diaplikasikan bagi aktiviti yang berikutnya. Hal ini sangat bermakna sebagai satu nilai tambah dan keperluan bagi saya sebagai bakal insan guru profesional kelab. Dan secara rumusnya dapat dikatakan di sini, saya dapat melihat bahawa nilai iaitu ciri kepimpinan, kerjasama dan toleransi di antara setiap ahli dalam kumpulan amat penting bagi memastikan sesuatu program yang akan dilaksanakan mampu berjalan dengan lancar serta persepakatan di antara setiap ahli dapat diwujudkan. Pelaksanaan program ini telah memberi saya peluang untuk mempelajari beberapa perkara baru, di samping memberi saya peluang juga untuk turut membaiki kelemahan yang berlaku di sepanjang pelaksanaan program tersebut. Sebelum program ini dilaksanakan, kami mempunyai masalah di mana ada beberapa orang peserta yang tidak dapat untuk turut serta program tersebut. Jadi sebagai AJK program secara atas talian ini, saya belajar bahawa mungkin kita boleh membuat satu perancangan di mana kita menarik lebih ramai pelajar berbanding apa yang kita inginkan. Contohnya bagi program ini, kami hanya memfokuskan kepada pelajar tingkatan 1. Jadi mungkin untuk program yang berikutnya, kami boleh turut memfokuskan kepada pelajar-pelajar lain yang ingin turut serta dalam program ini. Sepanjang program juga, saya merupakan AJK bendahari. Jadi melalui jawatan yang telah saya sandang, saya pelajari bagaimana cara untuk membuat jadual kewangan bagi mendapatkan sponsor dan juga untuk menguruskan kewangan bagi sesuatu program. Melalui pelaksanaan program ini juga, saya telah mempelajari bahawa pentingnya kemahiran komunikasi. Hal ini demikian kerana sebagai seorang bakal guru, kemahiran komunikasi adalah sangat penting untuk mewujudkan hubungan yang baik antara guru dan juga murid. Melalui program ini, saya melihat bagaimana penceramah jemputan yang telah kami jemput untuk memberikan ceramah dalam program ini memberikan ucapan dan juga mewujudkan suasana yang ceria bagi menarik minat peserta untuk menjawab soalan ataupun memberikan idea ataupun pandangan mereka. Kemahiran komunikasi ini sangat penting di mana saya boleh aplikasikannya sewaktu saya menjadi seorang guru nanti, kerana melalui komunikasi yang baik, wujudnya hubungan dua hala antara murid dan guru, khususnya semasa proses PDP langsung. Baiklah, melalui program Say No to Sexual Harassment ini juga, ia telah memberi banyak input yang sangat positif kepada saya. Hal ini kerana melalui program ini, saya dapat mengetahui cara-cara untuk menghasilkan paperwork, mengatur program supaya berjalan dengan lancar. Kami juga mengadakan beberapa sesi rehearsal bagi memastikan setiap AJK pelaksana program ini cakna akan setiap situasi. Selain itu, saya juga mendapat pengalaman baharu kerana dapat menjadi moderator terhadap program tersebut. Hal ini sedikit sebanyak telah meningkatkan keyakinan diri saya. Secara keseluruhannya,
Program ini telah memberi pengalaman yang bermakna buat saya dan mendorong saya untuk menjadi insan guru profesional kelak. Program Santun Masyarakat PSM iaitu Say No to Sexual Harassment telah dijalankan pada hari Sabtu 28 Mei 2022. Program ini diadakan bagi pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahawangsa iaitu pelajar menengah rendah tingkatan 1 yang telah dijalankan secara atas talian melalui platform Google Meet. Sebelum program dijalankan, perbincangan antara ahli kumpulan telah dijalankan melalui Google Meet untuk menyelaraskan program ini. Setiap keputusan perbincangan dan perjumpaan telah dipersetujui oleh setiap ahli kumpulan. Semasa menjalankan program, saya dapat melihat komitmen dan kerjasama daripada ahli kumpulan saya dalam menjalankan peranan masing-masing demi kelangsungan program. Seterusnya, para peserta juga amat responsif terhadap setiap slot yang dijalankan. Soalan telah diajukan oleh beberapa orang pelajar melalui ruangan sembang Google Meet atau membuka mic untuk bertanyakan soalan. Kuis atas talian iaitu Quizizz yang dijalankan dalam program ini juga telah mendapat penyertaan yang aktif daripada kalangan pelajar. Secara kesimpulannya, saya berpendapat bahawa tugasan projek Santun Masyarakat ini merupakan satu platform yang bagus untuk melatih kami selaku bakal-bakal pendidik pada masa hadapan dalam usaha untuk menuju ke arah insan guru profesional yang cemerlang dan berkualiti.